ada harapan dalam diri kita. Tapi kalau kita faham silap, maka cepat putus asa. Bila dah buat maksiat apa sebagainya, bila dah jadi pelacur, bila dah jadi orang-orang yang selalu makan rasuah, bila ustaz saya dah tak boleh ghostan, tapi anak-anak saya semua saya hantar tahfiz Quran. Dah berapa tahun? 5 tahun. Dah berapa hafal? Adalah tak sampai sejuzuk lagi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia orang okeylah, sejuk saya dan kubur besok saya dah tak boleh ghostan. Kenapa? Dah tak boleh ustaz, dah banyak sangat dosa saya ni. Kalau saya taubat pun tak sempat ustaz habis. Nampak ilmu tidak ada. Subhanallah. Miskin, kesian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu banyak yang masuk neraka sebab fakir dia pada ilmu. Maka bahaya tuan-tuan, jangan tertipu dengan kata-kata syaitan sedemikian. Kemudian disebut lagi, maka sesiapa tidak belajar ilmu, nescaya segala ibadatnya tidak datang dengan kukuh kemas, dan hak-hak ibadat itu tidak terlaksana sebagaimana yang wajarnya. Kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kita beribadah mesti ada zahir, mesti ada batin. Macam kita berhubungan, mesti ada zahir, mesti ada batin. Mesti ada yang luaran, mesti ada yang hakikatnya. Kadang-kadang orang bermuamalah, kita kadang-kadang pergi rumah orang, kita kata cantiklah rumah awak, oi handsome lah awak, oh rumah awak ni cantik perhiasan dia, besar kereta awak. Kita ni dia ada dua. Dalam bermuamalah orang panggil hablum minan nas, hablum minallah. Dua-dua ni kena jalan seiring tuan-tuan. Kalau tidak, dia akan sama ada kekurangan ataupun melampau-lampau. Kalau sekiranya kita hanya pegang hablum minallah, tidak ada meraih hablum minan nas, maka bila kita cakap, ni datanglah rumah saya, saya baru pindah, baru dah beli rumah, bila datang dia tengok, cantik tak, okey tak rumah saya ni, kata cantik tu Allah yang cantik, bukan rumah kau. Nampak, ini hanya pegang hablum minallah, hablum minallah. Bila dia kata, ni minumlah minumlah kopi ni ya, takat ni aja boleh buat, itu semua takdir Allah, kau tak ada masuk cerita dalam hal ni. Nampak, dia pegang hablum minallah aja, dia terus pergi hakikat aja. Nampak tuan-tuan. Bila dia orang tu datang, inilah mempelai yang akan kahwin ni, anak saya lelaki ni. Cuma itulah dia ni tidaklah berapa handsome sangat, isteri dia pun biasa-biasa aja. Alhamdulillah, besok dekat syurga dia cantik, syukurlah. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, dia jadi melampau-lampau, kerah. Maka kena jaga hablum minan nas. Maka bila hablum minan nas bercakap dengan dia, bila dia kata okey tak rumah, masya-Allah, alhamdulillah, ada dah rumah besar, mudah-mudahan banyak zikir di dalam ni. Walaupun dalam hati hakikatnya adalah apa? Allah yang bagi. Awak ni, muka saya okey tak? Bapak, muka saya handsome tak? Cantik, handsome. Dalam hati Allah yang cantik, dan Allah yang memberi segala kecantikan, sebab kecantikan kita tidak kekal. Sebab kalau asyik pegang pada hablum minan nas pula, tidak ada hablum minallah, maka akhirnya akan membawa kepada tunduk sesama makhluk. Bila orang tu kaya, kaya lah dia, pergilah tegur dia. Gila kau nak tegur orang kaya tu. Kalau dia upah bagi 100 saja dekat orang kaki pukul, mati kita kena pukul. Nampak tak? Dia tak nampak hablum minallah. Akhirnya takut sesama makhluk, tunduk. Bila jumpa orang kaya, assalamualaikum, cium tangan, tunggang terbalik tangan dia cium. Masya-Allah. Bila jumpa ulama, sihat-sihat Ustaz lama tak jumpa. Puang hajau tuan-tuan rahmat Allah. Melaka kata tuan-tuan. Ada. Saya teringat saya pergi baru ni ijtima' ulama. Agak kesibukan sikit, pergi ijtima' ulama di Pondok Lirboyo, Kediri. Alhamdulillah, saya cukup syukur pada Allah, sebab ijtima' ni dah lama tuan-tuan, dah kali ke-6 ke ke-7 saya tak ingat. Jadi kami ni, pondok kami baru tak sampai 2 tahun, alhamdulillah dapat surat jemputan daripada ijtima' ulama ini, minta pergi ke sana sebagai wakil madrasah. Ada ijtima' perbahasan dakwah dan bagaimanakan manhaj ilmu di pondok masing-masing, ada perbentangan, persidangan dan sebagainya. Masa pergi tu rasa kerdil tuan-tuan, rasa kecil. Pak-pak kiai yang ada, Masya Allah, yang daripada ke Malaysia ada, daripada Pasir Tumbuh pun ada banyak. Ada yang daripada Thailand, Babeli, Babayi, ni baba-baba ni, alim-alim. Pergi tuan-tuan. Cuma saya bila sampai Pondok Lirboyo ni, masa tu tuan-tuan rahmati Allah, anak-anak murid dia semua dicutikan, bukan balik rumah, mana cuti tapi duduk situ untuk khidmat pada ulama, persidangan ulama. Maka dalam bilik yang kami duduk, iaitu Singapura, Thailand dan Malaysia, duduk satu, macam ada satu dewan besar sikit lah, kita duduk situ. Saya tengah duduk tuan-tuan rahmati Allah, tiba-tiba datang pelajar.
Setiap kali petang-petang dia orang datang, semua pergi jumpa ulama-ulama, dia orang datang. Dia orang datang tuan-tuan, dia masuk beri salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dia masuk pintu tu tuan-tuan, ada lebih kurang 5 hasta daripada saya, belum sampai kat saya, ada 5 hasta lagi. Dia sudah duduk berteku dengan lutut dia tuan-tuan. Lepas tu dia berjalan rapat pada saya pakai lutut dia tuan-tuan. Dia gerak pakai lutut dia. Sampai dekat saya dia kata, Ustaz nak minum kopi ke? Ustaz nak minum susu? Saya kata tak apa, saya dah minum dah. Tak apa Ustaz, saya nak khidmat pada Ustaz. Buat susu okeylah. Dia ghostan tu masih pakai lutut dia tuan-tuan. Kemudian sampai 5 hasta tu baru dia bangkit. Dengan senyuman dia ghostan ke belakang tanpa tunjuk punggung dia tuan-tuan rahmati Allah. Sampai kat pintu dia mengering dan barulah dia pergi membuat susu. Macam itulah dia hantar susu juga. Patutlah pondok tu tuan-tuan berpuluh-puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan dah lahir di situ aulia illah, para aulia, para ulama. Sebab ta'adubnya, beradabnya mereka dengan ilmu, dan dia beradab dengan ulama yang membawa ilmu. Sampai kita pun nak segan. Saya memanglah tak layak. Kalau Syekh Nuruddin tu layak lah, tapi dia orang ditarbiyah macam tu. Masya Allah. Macam sultan kita tuan-tuan rahmati Allah dia buat. Habis kita tuan-tuan kat Malaysia tu barakah kurang. Kita buat macam selamba je. Assalamualaikum Ustaz, sihat je? Sihat, Alhamdulillah. Boleh datang tak Ustaz? Tak dapat. Ustaz ni sibuk betul ke ni? Kau buat sibuk. Dia buat lawak pula. Adab, cakap dengan elok. Ustaz tu tak kisah, tapi rugi kita lah. Barakah dia akan jadi kurang. Kita pula ustaz-ustaz dia ajar untuk tawaduk. Cuma dalam pengajian diterangkan benda tu. Kita tak mengharap benda tu. Biar kita diingat Allah Subhanahu Taala banding daripada manusia. Sebab Allah bila ingat kita, Allah bila muliakan kita sampai kiamat, kita takkan hina. Tapi manusia kalau muliakan kita, mungkin hari ni dia muliakan, besok dia hina. Nampak? Kadang dia muliakan seminggu, lepas tu tak dapat apa yang dia nak, dia hina pula. Masya Allah, tabarakallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu tuan-tuan, kukuh kemas dan hak-hak ibadat itu tidak terlaksana sebagaimana yang wajarnya, maka akhirnya hidup kita kelang kabut tuan-tuan. Kita tak nampak jalan. Akhirnya kita tak tahu siapa yang perlu kita hormat, siapa yang perlu kita tidak hormat. Nampak tuan-tuan? Ini yang keadaan masyarakat. Mudah-mudahan kita di Malaysia ni alhamdulillah semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik insya-Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, selipar saya tak sempat, saya angkat kaki letak aja, terus pelajar tu ambil. Bukan dia curi. Dia ambil tu, dia terbalikkan, menghadap keluar pula. Nak kata mudah, dia susun cantik. Saya keluar tu pula dia duduk kat tepi. Dia kata, Ustaz nak pergi persidangan ke? Ya. Bitaufiq wassalamah. Masya Allah. Dia doakan pula bitaufiq wassalamah. Jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nampak tuan-tuan rahmati Allah? Ini yang nak katakan barakah. Jadi bila dia hormat begitu, ulama tu pula rasa nak bagi ilmu pada dia. Rasa seronok nak bagi ilmu. Ada pelajar-pelajar Malaysia kita kat situ, tapi tak ramai. Ada dalam 6 orang kot. Dia jumpa. Cakap pun dah macam Indon, aku pun dah tak kenal. Tuan-tuan, tapi subhanallah lama duduk sana. Baik. Maka kerana itu tuan-tuan, andainya seorang lelaki beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti ibadat malaikat di langit, tetapi tanpa ilmu, nescaya adalah dia daripada golongan ni orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, maksud dia apa? Beribadat seperti ibadat malaikat kat langit. Maknanya tak henti-henti ibadat. Sampai 8 biji mata, biji mata pula apa? Dahi dia. Tuan-tuan rahmati Allah, semayang. Tapi tanpa ilmu. Semayang. Macam malaikat di langit kan dia ibadat dia. Yang rukuk-rukuk aja, yang sujud-sujud aja. Dia semayang. Tapi tak ada ilmu. Tak tahu yang mana sunatnya, tak tahu yang mana wajibnya. Hatinya pula kotor, tidak bersih. Sambil semayang tapi hati nakkan dunia. Sambil semayang hati kotor. Hati membenci di antara satu sama lain tuan-tuan, iaitu membenci sesama mukmin. Maka ketika itu tuan-tuan, dikhawatiri semayang dia itu hanyalah haba'an mansur, maka rugilah serugi-ruginya. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mohon daripada Allah. Kerana itu kita ni bila hidup kat muka bumi ni, janganlah ibadat sebab nak dunia aja. Janganlah kita bersedekah sebab nak dunia aja. Semua kita minta sebab dunia. Ibadat yang kita lakukan pun sebab supaya duit dapat banyak. Jadi tak jadi tuan-tuan. Sebab ni pernah berlaku dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqul wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Ada setengah manusia, ada daripada manusia itu yang asyik meminta daripada Allah dunia dan tiadalah baginya sesuatu yang diminta daripada akhirat. Ayat ni sebenarnya turun kepada orang-orang musyrikin Makkah. Dia orang ni sembah Allah, tapi dia menyekutukan Allah. Sebab tu dia nama musyrikin. Dia orang ni kalau masuk tahun baru tuan-tuan, dia orang kata apa? Ya Allah, jadikanlah musim ini musim menuai yang banyak. Ya Allah, jadikan musim ini musim perniagaan yang berjaya, yang berkeuntungan banyak. Ya Allah, dia asyik minta dunia, dunia, dunia. Tapi ada golongan mukmin yang di situ yang beriman pada Allah. Allah puji sambungan daripada ayat tu. Allah kata apa? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada daripada golongan manusia pula yang minta, ya Allah bagikan pada dunia yang baik, ya Allah bagikan pada akhirat juga yang baik, ya Allah jauhkan kami dari azab api neraka. Allah puji dia. Allah kata apa sambungan ayatnya seterusnya? Ulaika nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang mendapat nasib daripada apa yang mereka usahakan. Mendapat, Allah berikan pada mereka ganjaran-ganjaran yang besar di atas apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah tu cukup cepat perhitungan dia. Tuan-tuan minta je, cepat Allah buat perhitungan. Dia tengok ikhlas je, cup bagi. Tapi hati kena bersih sungguhlah masa kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, biar sampai hati kita ni tuan-tuan, dunia ni khidmat kepada kita. Masya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ayat ni juga ayat syifa. Yang Rabbana Atina tu. Kita kadang bila jumpa ustaz, tolong baca bagi doa ustaz. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, macam doa makannya ustaz. Itu biasa orang baca tu. Sebab berlaku dalam pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia bermusafir, balik daripada bermusafir tu agak lama, dia balik tu muka dia terlalu pucat dan dia sakit. Sehingga tak larat dia nak bangkit sampai sahabat dia bawa dia papa dia jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bila tengok muka dia, Rasulullah kata, "Aku nak bertanya, masa engkau bermusafir, ada tak kau minta apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala?" Maka lelaki ni bila dengar, "Ada ya Rasulullah, sebab musafir ni doa mustajab." "Ada ya Rasulullah, apa yang kau minta?" "Aku minta pada Allah, kalau sekiranya ada azab aku di akhirat, minta awalkan untuk dibagikan di dunia, sebab dia takut dia azab di akhirat." Ketika tu Rasulullah dengar, Rasulullah terperanjat dan Rasulullah kata apa? "Engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan larat. Bahkan mintalah begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, bagikan kepada kami dunia yang baik, akhirat yang baik, dan minta jauh daripada azab Allah. Maka Nabi pun suruh dia amalkan ayat ini, engkau akan disembuhkan Allah. Maka lelaki itu kata, dan setelah aku beramal, terus Allah sembuhkan penyakitku dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab penyakit kan tak baik, jadi kita minta dunia yang baik, maka Allah ubahlah. Lepas tu orang jaga, "Allah biasalah ustaz." Yang biasa itulah yang mustajab. Tuan-tuan tahu tak? Doa-doa kita ni dia jadi masin bila dah selalu baca. Bila dah biasa, bacalah yang tu, insya-Allah Allah sembuhkan. Kalau ustaz lain-lain tak ada, ustaz pun bagi doa lain, dia baca pun tak lancar lagi. "Ustaz, saya dah baca 2-3 kali tak baik." Memang tak baik. Kamu tak amal benda tu lagi. Lambat nak baik dia. Allah Subhanahu Wa Taala tu tengok keikhlasannya belum sampai lagi, bacaannya pun belum betul lagi. Nampak tuan-tuan rahmati Allah? Kan itu banyak orang-orang, ustaz-ustaz bila kita datang, ustaz kata ni balik amalkan ayat ni, dia suruh amalkan. Bila kita amalkan, insya-Allah akan membantu pada penyembuhan. Maka tuan-tuan lepas ni anak demam ke apa, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tiupkan bagi dia minum. Insya-Allah sebagaimana Nabi SAW banyak buat begitu, maka bagi dia insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan.